Seperti kita tahu, binatang dia mempunyai satu keajaiban yang tersendiri apabila kita melihatnya. Jadi, tanpa membuang masa, tanpa meleturkan lagi bicara, kita persilakan Prof. Datuk Kamrul Azizi Ibrahim untuk persembahkan tajuk pada malam ini, insyaAllah. Tabarakallah. Oh, ya. Okey, terima kasih Haida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya dan mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita akan bincang satu topik yang saya rasa amat penting dan perlu kita faham bahawa haiwan ataupun istilah yang saya gunakan di sini binatang ataupun animals. Ada juga ramai yang komen iaitu apa yang maksud amalan terserat Amalan terserat ialah bukannya tersirat. Dua bahasa yang berbeza yang sebenarnya. Terserat iaitu berarti dia duduk dalam apa orang kata kita punya kalau disebut dalam daging dia ada terserat. Itu maknanya dia dalam daging itu. Jadi apa yang kita nak tengok ialah bahawa amalan yang kita akan cuba lihat ini memang telah ada pada kita, tetapi unfortunately sama ada kita tak sedar ataupun kita tak berfikir panjang sangat, maka banyak amalan yang memang haiwan melakukannya tetapi kita tidak melakukannya dan kita tidak melakukannya. Jadi itu lebih topik malam ini Kadang-kadang kita rasa bahawa kita sebagai manusia adalah memanglah kita ni adalah tersebaik-baik yang dicipta oleh Allah. Tapi dalam pada itu kita kena ingat bahawa Allah juga mencipta makhluk lain dan satu-satu makhluk yang ada juga ialah haiwan ataupun binatang. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan mengenai perkara ini. So the lesson learned kalau dalam bahasa Inggeris So kita mula dengan baca surah At-Tin ni Surah At-Tin ni very important sebenarnya untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini Allah telah berfirman Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Jadi kita ni dicipta oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Mengapa yang dikatakan sebaik-baiknya? Itu ialah kerana kita ada Tuhan beri akal kita diberi nafsu dan juga diberi jiwa supaya kita boleh balance di antara ketiga-tiganya. Dan kadang-kadang dalam kita mengelalui kehidupan kita lupakan perkara tersebut. Dan bila kita lupa maka kita akan melakukan banyak perkara lah. Malaikat kita tahu Allah telah dibekalkan akal tetapi tak ada nafsu. Sementara binatang diciptakan dengan disertakan nafsu tanpa akal. Jadi that's the reason saya nak membawa contoh daripada binatang atau haiwan kerana mereka ini mengikut nafsu tanpa akal. Jadi bila kita kata dia mengikut nafsu, adakah dia sentiasa jahat kita dapati tidak walaupun dia ikut nafsu kerana nafsu ini pun boleh kita bahagikan ada 7 level nafsu yang berbeza-beza. Dan kalaulah kita dapat mengawal nafsu tersebut kerana untuk menghilangkannya adalah mustahil kerana Allah telah memberikan kepada kita selain daripada akal, kita diberi juga nafsu. Jadi dalam hidup kita ni ada nafsu. Dan kalau tak ada nafsu memang susahlah kita. Sebagai contoh kalau kita tak ada nafsu makan maka kita tak nak makan. Dan kalau kita tak ada nafsu minum kita takkan nak minum. Begitu juga nafsu-nafsu lain Tetapi ada juga nafsu-nafsu yang tak baik sebagai contoh sombong, nafsu apa orang kata selalu marah kat orang, selalu mengata orang, selalu sebagai contoh mencuri dan lain-lain lagi. So itu adalah nafsu juga tetapi dia duduk dalam nafsu yang kita tak mahu kita tak mahu.
Jadi kalaulah kita nak memahami apakah dia nafsu yang kita tidak mahu, paling mudah untuk kita lihat ya, kadang-kadang kita nak tengok diri kita sendiri ni kita tak nampak. Kita lebih suka melihat kepada orang lain. Jadi satu cara je ialah kita melihat kepada binatang. Jadi kita lihat kepada binatang. Okey. Dalam tafsir Al-Munir ya, Zuhaili mengatakan ini bahawa fi ahsani itu ya, uh, takwim adalah sebaik-baik rupa ya, sebagus-bagus bentuk, sempurna-sempurna anggota tubuh dan susunan yang nyata, rapi dan seimbang ya, kalau kita tengok. Bagi saya dalam bidang sains ya, saya lebih merasa kelebihan ini lagi ya. Pertama ya, kalau kita tengok contoh yang simple saja, cuba fikir ya, kalau Tuhan decide untuk bubuh hidung kita menghadap ke atas, bila hujan habis masuk dalam hidung, tetapi tengok hidung kita menghadap ke bawah, dan kita dapati ya, kita punya mata ada dua. Kalaulah mata kita ada satu ya, kita tak boleh menentukan kedalaman ya, kita tak boleh menentukan kedalaman. Jadi Allah jadikan dua. Sama juga dengan telinga. Telinga kita dapati Allah letakkan di tepi tu. Kalaulah telinga letak kat depan ya, sama juga ya, kita tak tahu kedudukan mana datang suara. Dan mulut ya, kalaulah diletakkan di belakang, susahlah kita nak tahu ya. Kalau nyamuk masuk kita tak sedar. Jadi dia letakkan betul-betul kat depan. Jadi inilah dia semua ni menunjukkan bahawa dijadikan sebaik-baiknya. Proporsional dia memang cantik lah. Kecuali bila kita tak jaga lah. Sebagai contoh, jadi gemuk lah dan lain-lain lagi. Itu adalah masalah kita ya, bukannya penciptaan Allah. Okey? Okey. Jadi kita dapati ya, kita juga diberi ilmu, pemikiran kalam, mana kita boleh berkomunikasi, kita mempunyai kepimpinan, kebijaksanaan. Jadi semua ni jelas menunjukkan bahawa kita adalah makhluk pilihan Allah. Ya? Dan disebabkan itulah, maka kita perlu bersyukur ya, kepada Allah bahawa kita adalah dipilih oleh Allah ya, berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Ya? Dan kualiti ini ya, Allah berikan ya, hendaklah kita gunakan sepenuhnya, dan hendaklah kita jangan lupa ya, bahawa kita ada kualiti yang baik, dan kualiti yang baik ini ya, akan mula kita sedar apabila kita lihat kepada haiwan. Bila kita tengok kepada haiwan, maka kita akan dapati kita mempunyai kualiti yang lebih baik lagi. Dan dalam ayat yang berikutnya dalam surah Al-Tin ya, juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, thumma radadnahu asfala safilin. Jadi kemudian kami kembalikan dia tempat yang serendah-rendahnya. Ya, mengikut mufassir, apa yang dimaksudkan ini adalah neraka, iaitu neraka Jahannam, iaitu tempat yang paling rendah sekali dalam neraka nanti. Jadi apa yang dimaksudkan ini, mengikut Said Qutub dalam Fizilat Al-Quran, dia berkata serendah-rendah ini manusia itu kalaulah Allah berikan kita akal dan nafsu ya, berbanding dengan haiwan atau binatang tak diberikan akal. Jadi dengan itu kita lebih rendah daripada itu, kerana dengan adanya akal tu sendiri ya, kita dah tidak menjaga diri kita dengan baik. Mungkin kita biarkan. Jadi dari sudut ini ya, kita katakan bahawa lebih tinggi derajatnya dari manusia kerana mereka tetap pada fitrahnya ya. Kalau tengok dari segi binatang itu, baik saya, kita tengok bahawa mereka memang fitrah mereka macam tu. Mereka tak ada apa nama akal ya. Jadi kalaulah mereka maintain ya terhadap itu, maka mereka maintain ya dari segi fitrahnya. Tapi kita punya fitrah akal dan nafsu ya, kita gagal ya dalam hal tersebut. Jadi inilah dia manusia yang terbaik, dan dia mungkin ya, akan menjadi yang serendah-rendahnya ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, dan kita perlu berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran sendiri adalah pembimbing lah bagi kita.
Dia mengajak kita supaya berpegang pada fitrah kita dan menjadi makhluk yang baik, ya, dan teguh keimanan kita dan sempurna amal soleh kita. Jadi bila kita dalam keadaan itu, maka barulah kita akan menjadi manusia, makhluk yang terbaik, ya, di antara seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya, di dunia ini dan sejagat raya ini. Binatang, ya, ataupun haiwan adalah juga makhluk ciptaan Allah. Jadi kita sepatutnya belajar banyak, ya, kerana itu mudah, ya, kita akan lihat dari luar, ya, kerana kita ni manusia, ya, jarang, ya, nak suka melihat dari dalam. Jadi kita suka melihat dari luar. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kepada binatang ni, ya, ataupun haiwan, kata mereka mempunyai kesetiaan, ya, yang ini memang unik, ya. Seperti contoh, ya, kalau siapa yang membela anjing, ya, dia dapati bahawa kesetiaannya tidak berbelah bagi, ya. Kalau mengikut apa yang kita lihat, ya, daripada media, ya, anjing tu bila tuan dia mati pun kadang-kadang dia akan pergi ke kubur tu, ya, pergi kat tuannya. Begitu juga dengan kucing, ya, kita dapati kucing pun sama. Jadi inilah dia keunikannya, mereka menunjukkan kesetiaannya, ya, kepada tuannya. Dan yang kedua, ya, kita dapati mereka suka bersama-sama, ya, dengan tuannya. Ya, banyak binatang seperti lebah ataupun semut, dia pun hidup dalam komuniti dan seakan-akan mereka tidak bergaduh, ya, untuk satu sama lain. Jadi tugas tu saling bergantung di antara satu sama lain. Inilah dia semut yang kita tengok, ya, mereka bekerjasama, ya, dalam membekalkan makanan, ya, kepada permaisuri tersebut, ya. Jadi kerjasama inilah yang menyebabkan mereka dapat hidup, ya, di dunia ini. Dan perjuangan dan ketangguhan mereka ni pun dapat kita lihat, ya. Kalau tengok, ya, burung, ya, yang terbang, ya, daripada utara ke selatan, ya, dan kita dapati, ya, apabila musim sejuk dia akan terbang ke selatan dan apabila musim panas balik dia terbang balik. Jadi begitu juga dengan salmon, ya, seekor ikan yang akan melahirkan atau bertelur hanya pada satu tempat saja, iaitu di dalam satu sungai, yang di hulunya sungai tersebut. Maka dia akan melakukan apa saja yang dia boleh supaya dia sampai ke hulu tu untuk dia bertelur. Jadi inilah perjuangan dan kesungguhannya binatang yang kadang-kadang kita malulah dan kita tidak mempunyai, ya, kesungguhan seperti binatang tersebut. Dan ketekunan dan kesabaran yang kita tengok, ya, sebagai contoh labah-labah. Labah-labah ni siapa je lalu kat dia akan runtuhlah rumah dia. Tetapi perhatikan, selepas kita runtuhkan dia akan pasang balik. Jadi dia taklah kata mencerit lah, bising lah kata ni apalah langgak aku ni. Tak ada. Begitu juga dengan burung hantu, ya, kita dapati dia diam, dia tunggu. Bila dia nampak saja katak untuk dia makan, maka dia turun untuk terbang untuk makan. Jadi dia tunggu dengan sabar. Dan sama juga, ya, kalau kita tengok, ya, seekor cicak, ya, cicak ni kalau nak ikutkan makanan dia adalah nyamuk. Dan berbanding dengan cicak dengan nyamuk ni, kalau kita perhatikan, cicak dia hanya duduk dekat dinding rumah saja. Tapi nyamuk ni dia boleh travel everywhere. Orang kata boleh katakan travel everywhere lah kerana dia ada sayap. And yet dia menjadi makanan kepada seekor cicak yang melekat dekat atas dinding. Jadi ini ada keunikan yang jadi rezeki tu. Kalau kita lihat pada binatang ini bahawa rezeki tu ada di mana-mana. Ya, bila tiba masanya kita akan dapat rezeki itu, bila kita berusaha terhadapnya, maka kita akan dapatlah. Ya, bukanlah sesuatu perkara yang mustahil. Dan ini kita dapat lihat daripada binatang. Begitu juga kehidupan yang sederhana, ya. Kita dapati binatang pun begitu, ya. Dia hidup sederhana saja. Ya, tak perlulah rumah batu sampai ada emas, ada perliatan. Dia sarang dia simple saja, ya. Kayu-kayu saja dia ambil dan dia buat sarang. Tak adalah ada pula tiba-tiba tengok, wow, ada kedai apa kata rumah yang cantik dibuat untuk burung. Tak ada. Yang burung simple je. Jadi hidup mereka adalah sederhana. Jadi kita perlu hormat, ya, kepada makhluk ni, ya, yang hidup yang serba mempunyai kesetiaan, kebersamaan,
mempunyai daya juang yang tinggi, mempunyai ketukunan, dan juga hidup yang sederhana. Ya. Kita kena hormat mereka ya, kerana mereka mempunyai ciri-ciri yang baik. Ya. Walaupun mereka tidak ada akal, ya, nafsu mereka ya mengajak mereka untuk melakukan perkara ini semua. Okay? Jadi kita ya sebagai manusia ya, salah satu daripada tanggungjawab kita ialah diamanahkan untuk mentadbir dan mengurus alam ini ya. Jadi peranan kita ialah bukan saja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya kita kena jaga. Jadi akal yang Allah kurniakan itu sepatutnya kita gunakan ya untuk sebaik yang mungkin ya dalam kehidupan kita ini. Dan kebebasan yang kita ada ya perlu kita jaga ya, janganlah kita tamak dan rakus mengakibatkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan dalam keliling menjadi mangsa ya kepada kerakusan ini. Jadi firman Allah ya, dalam surah Rum ya ayat 41 yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di dunia dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Okay? Dan dalam Al-Quran ya ada beberapa surah yang diberi nama-nama haiwan. Sebagai contoh surah yang kedua iaitu surah Al-Baqarah. Itu adalah lembu ya. Al-Am ya. Al-Am haiwan ternakan. An-Naf ada lebah. An-Nam ialah semut ya. Al-Ankabut surah lebah-labah. Al-Adiyad ialah kuda perang. Dan Al-Fil ialah gajah. Jadi ada 7 ya, surah yang menggunakan nama daripada haiwan ya, daripada haiwan. Jadi menunjukkan pentinglah ya haiwan ya. Okey, gambar yang sebanyak sepenuhnya adalah gambar ni yang ditunjukkan ni lah. Jadi ada macam-macam lah. Dan sebenarnya kalau nak ikut siapa yang mengira lah, dia ada lebih kurang 140 ayat dalam Quran yang mengandungi dan kadang-kadang diulang lah. Ya, diulang akan nama-nama haiwan tersebut. Kan sebab-sebab itulah. Okay. Dan kalau ikut Al-Quran ya memanglah haiwan ini lebih rendah ya berbanding dengan manusia ya, kerana mereka tidak mempunyai akal ya, cuma ada nafsu saja. Okey. Walaupun begitu ya, kita diminta ya untuk belas kasihan dan tidak menganiaya mereka haiwan ini ya, kerana kita ada akal dan kita tak boleh menggunakan akal kita ya untuk untuk menzalimi ya, terutama haiwan ya. Ini dinyatakan ya dalam surah An-Nur ayat 45. Dan Allah menciptakan setiap haiwan yang bergerak itu dari air, maka sebagiannya antara mereka menjala atas perutnya dan sebagiannya antara mereka berjalan dengan 2 kaki dan sebagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Jadi Allah menciptakan apa saja yang dikehendaki ya, selain dari yang tersebut, kerana sungguhnya Allah Maha Kuasa. Ada yang jalan dengan 1000 kaki, ada yang jalan macam-macam lah. Jadi ini semua adalah ciptaan ya, haiwan yang dicipta oleh Allah. Jadi berdasarkan pada hakikat ini ya, bahawa haiwan ni pun mereka berasal daripada air ya. Jadi air itu memanglah elemen yang penting ya dalam kehidupan manusia ini dan juga makhluk-makhluk yang lain. Jadi hakikatnya haiwan diciptakan Allah memiliki keinginan dan naluri kehidupan ya, mereka berpasang-pasangan juga ya. Mereka ingin ya mempertahankan kelangsungan hidup ya dan berupaya untuk mempertahankan spesies mereka. Jadi haiwan ni pun sama ya, diciptakan berpasangan ya supaya apa orang kata mereka dapat bersama dan melahirkan ya zuriat ya dan untuk keluarga mereka. Jadi firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, maksudnya dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri ya. Jadi kalau haiwan
yang jenis haiwan lah, dan menjadikan dari jenis binatang ternakan pasangan-pasangan bagi binatang-binatang itu dengan jalan yang demikian dikembangkan zuriat keturunan kamu. Jadi itu memang telah ditetapkan oleh Allah lah. Selain daripada manusia, binatang juga ya digalakkan untuk menjadi lebih banyak lagi ya. Okey. Jadi tiada siapa yang sebanding dengannya lah. Jadi dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Okey. Dalam hadis Rasulullah kita diceritakan cara-cara kita melayan haiwan. Ya, sebagai contoh, semasa melakukan penyembelihan. Sekiranya kamu menyembelih, maka bagilah cara penyembelihannya. Dan hendaklah kamu menajamkan pisau kamu dan memberi keselesaan kepada binatang sembelihnya. Janganlah kita tendangnya dan macam-macam lah kalau kita tengok masa korban itu. Jadi hadis di atas menerang kita supaya menajam pisau. Jadi kita sembelih itu supaya dia sembelih dengan cepat ya. Dan mengelakkan penyiasaan ya terhadap haiwan. Kalau pisau itu tumpul ya, terai-terai ya, tak putih-putih. Okey, urat hapuk dia, urat marai dia. Okey. Jadi bagi haiwan yang jadi kenderaan, kita perlu jaga dia ya. Since dia jadi kenderaan, maka kita selalu biarkan ya, tak boleh ya. Kalau kita berehat, kita pun kena bagi ya haiwan tu berehat. Dan begitu juga sebaliknya bila kita makan, dia kena makan. Bila kita bagi dia air, maka dia pun kena, bila kita minum air, dia pun kena minum air. Okey? Jadi binatang terakan merupakan paling hampir dengan manusia ya. Dan ia memenuhi banyak keperluan sebagai sumber makanan, sebagai kediaman, pakaian, perhiasan, kenderaan tunggangan, pengangkutan barang, kekuatan ketenteraan dan sebagainya. Jadi banyaklah usefulness-nya. Dan contohnya seperti unta, lembu, kambing, kuda dan keldai. Jadi haiwan liar juga disebutkan ya, dalam Al-Quran, Al-Sabu, iaitu binatang buas atau uhush ya, dengan nama spesifiknya kadang-kadang ya, seperti singa, serigala, babi, kera dan unta dan lain lagi. Jadi ini pun disebut dalam Al-Quran. Okey. Dan begitu juga dengan burung ya, burung juga disebutkan, burung hud ya, belatuk ya, gagak ya, diceritakan. Ikan pun diceritakan dalam laut ya, ada dua dah haiwan yang hidup dalam alam, dua alam pun seperti katak juga diceritakan di zaman Firaun ya, jatuh katak dari langit. Begitu juga serangga ya, seperti lalat, nyamuk, semua yang diceritakan dalam Quran. Jadi kehadiran mereka ni, mengapa yang Allah menceritakan mengenai haiwan ni dalam Al-Quran? Jadi kita dapati pertama ialah sebagai iktibar terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya. Jadi kita tunjukkan bahawa mereka ni istimewa. Ya. Jadi manusia nak berfikir dan bersyukur. Ya. Seterusnya beriman dengan arti kata yang sebenarnya. Dan ini contohnya lah, ialah sebagai contoh adalah lebah. Ya. Lebah tu dia membuat sarang di gunung ganang atau di pokok kayu ataupun di bangunan yang didirikan oleh manusia. Dia pergi cari bunga-bunga dan buah-buahan dan dia akan mengeluarkan madu ya, yang semua kita boleh tengok. Demikianlah keluar dari badannya minuman madu yang berlawanan warna yang bergantung kepada bunga apa yang dia gunakan ya, ataupun yang diambil. Dan ia menjadi penawar ya, bagi manusia ya, terutama penyakit-penyakit yang tertentu. Dan menerangkan tentang faedah atau potensi yang terdapat pada berkenaan ya. Sebagai contoh untuk pengangkutan ya, kalau kita lihat ya, unta, kuda ya, special kuda dia laju, bagal dia boleh angkat banyak, atau keldai ya. Dan kalau ikut ceritanya keldai ni kalau kita buat barang dia tak pernah komplain sampailah dia dah jatuh terkangkang mati tu apa pun dia tak komplain. Itu dia keldai. Okey. Okey, jadi dia juga menjelaskan hukum hakam berkaitan dengan haiwan-haiwan yang berkenaan ya, sebagai contoh macam gagak ya, gagak haram kepada kamu makan bangkai dan daring dan daging dan binatang yang disembelih tidak kena Allah. Jadi ini pun kita kena faham. Sebagai tamsil terhadap sifat atau perbuatan ya, bagi yang sama ya.
Sebagai contoh ni, orang Yahudi dia dikatakan bila dia bawa kitab Taurat tu dia seperti menanggung dan tugas dia seperti keldai ya. Banyak buku-buku bertimbun-timbun tapi tak ambil pelajaran pun daripada okey. Jadi buruk sangka bandingan kaum yang mendustakan ayat keterangan Allah. Ini semua adalah perbuatan orang Yahudi lah. Okey. Dan menzahirkan sebahagian dari kekuasaan serta kehendak mutlak Allah. Mana sebagai contoh apa yang diceritakan kepada Nabi Ibrahim AS. Dia nak tanya kepada Tuhan macam mana nak hidupkan makhluk. Jadi Allah kata ambil lah 4 ekor burung dan pisah-pisahkan. Jadi kemudian kita akan dapati dia boleh gabungkan semua. Itu dia cara Allah. Mana pun fayakun. Simpelnya. Okey. Dan memberi peringatan tentang kedudukan haiwan berkenaannya walaupun mereka lemah maka kita janganlah rosakkan mereka. Sebagai contoh kita dapati surah Al-Fil di mana dia hantar burung-burung kecil-kecil dan burung itu telah menyebabkan matinya tentera yang cuba nak mengutuhkan Mekah. Ia juga membuktikan kebenaran janji Allah. Kita dapati dan kita lihat bagaimana seekor anjing yang berada di tubuh yang protect orang yang ada dalam gua tersebut dalam surah Al-Kahfi. Jadi bagaimana semua kita takut nak pergi situ kan ada seekor anjing di depannya. Okey, dan menjadi inspirasi besar inovasi dan beri petunjuk atau jalan penyelesaian dalam masalah-masalah sebagai contoh Nabi Adam AS setelah dibunuh adik dia tak tahu nak buat apa. Jadi kalau burung gagak akan datang korek tanah untuk tanam bangkai anak. Jadi ini sebagai contoh dan dari sebalik ini banyak ada juga disebut haiwan ternakan. Kenapa special haiwan ternakan ini disebut? Kerana menjadi iktibar terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Kerana anak ayat ini menarik perhatian manusia supaya berfikir, bersyukur serta beriman kepada alam. Jadi kita kena bila tengok binatang ternakan. Kalau binatang ternakan ni lah binatang yang duduk dengan kita bersama-sama dengan kita. Okey. Dan menerangkan tentang faedah atau penggunaan binatang ternakan tersebut ini satu contoh yang telah diberikan di atas kapal yang diangkut semasa Nabi Nuh AS. Okey, dan menjelaskan hukum hakam berkaitan dengan ternakan berkenaan ini contoh yang diberikan ialah mereka bukanlah korban-korban yang telah ditetapkan. Sebagai tamsil terhadap sifat atau perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh manusia. Jadi ada setengah manusia buat perkara yang hanya binatang yang banyak berbuat saja. Sebagai contoh ialah apabila mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah, mereka pilih yang lain. Menzahirkan sebahagian dari kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Kalau Allah hendakkan sesuatu, maka dia akan laksanakan. Sebagai contoh kaum Thamud, di mana Allah telah menurunkan seekor unta dan unta tersebut bergilir dengan kaum Thamud untuk minum daripada telaga, tetapi mereka telah membunuh unta tersebut, maka Allah telah menyiksa mereka kerana perbuatan mereka. Menerangkan hak serta tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh pemilik. Kita sebagai pemilik perlulah menjaga binatang ternakan itu dengan baik. Okey, jadi nak sembelih pun kena sembelih cara yang baik. Dan seterusnya diceritakan. Okey. Jadi ada juga beberapa hadis yang mengacu pada haiwan dalam tradisi Islam Hadis tentang memelihara haiwan diceritakan. Hadis tentang perlakuan terhadap haiwan, hadis tentang kasih sayang terhadap haiwan, hadis tentang haiwan yang teraniaya hadis tentang memberi makan haiwan, hadis tentang keadilan dan memelihara haiwan, hadis tentang menghindari sengatan haiwan, hadis tentang menyembelih haiwan dengan kelembutannya, hadis tentang larangan dan mengganggu haiwan tanpa alasan. Jadi kita nampak banyak hadis yang panjang lagi lah. Ini apa yang saya sengaja kongsikan dengan kita bagaimana Rasulullah amat menyayangi haiwan dan menjaga dia dengan baik. Okey.
Jadi beberapa hadis menyebut tentang kegunaan haiwan juga ada disebutkan macam tadi je senang saja. Kita kelembutan kambing, anjing sebagai pengawal, manfaat gigi unta, air liur kuda sebagai ubat, madu sebagai pengobatan, lebah dan madu sebagai pengobatan juga, kambing untuk kebaikan dan anjing pemburu sebagai bantuan. Jadi ini semua menunjukkan bahawa haiwan ini semua ada kegunaannya untuk manusia. Jadi haiwan juga memberi banyak manfaat kepada manusia. Kalau kita lihat, mereka lah sumber makanan kita. Pekerjaan yang usaha kadang kita boleh guna kuda untuk berkuda. Dan produk-produk sampingan, sebagai contoh kulit haiwan digunakan untuk membuat barang-barang di sepatu, tas dan pakaian. Penelitian dan pengembangan obat-obatan, kerana obat juga dan vaksin banyak datang daripada haiwan. Kesihatan mental dan emosional apabila kita lihat tengok kat kucing, kat anjing, jadi kita rasa seronok kerana mereka itu taat dan cantik dari segi rupanya. Dan konservasi alam kita dapati untuk menjaga sebagai alam, contoh harimau, gajah dan panda. Dan ini semua adalah manfaat yang kita boleh dapat daripada haiwan. Dan pada setiap masa kebanyakan orang menggunakan unta, gajah, kuda dan kedai sebagai pengangkutan untuk sampai ke destinasinya. Jadi unta ni unik. Dan dia tak perlu minum air banyak. Jadi dia diletakkan di padang pasir. Jadi dengan itu dia akan bergerak dengan jauh tanpa minum dan kadang-kadang tanpa makan. Jadi itulah kelebihan unta. Begitu je dengan kuda, kita dapati walaupun dia perlu makan banyak, tetapi dia cepat bergerak di satu tempat ke tempat yang lain berbanding dengan unta. Okey. Dan kita dapati juga gajah juga seperti itu, dia berbadan besar dan boleh mengangkat banyak benda dan serentak itu 25% daripada berat badannya dia boleh bawa. Jadi kita orang Melayu banyaklah menggunakan gajah ni sebagai dalam sistem kehidupan kita. Okey. Dan mungkin ramai tak sedar bahawa haiwan-haiwan di negara kita ini diancam masalah kepupusan yang serius kalau kita nak lihat. Bagi contoh seladang dah 10 hingga 20 tahun ni susahlah nak tengok apa mana seladang. Itu dia apa seladang. Harimau Melaya pun dah hampir nak pupus. Burung botak upih ini kalau siapa yang duduk kat Kuala Gula daerah Kerian ni dulu selalu senang nampak, sekarang susah nak cari. Orang hutan pun susah nak dapat sekarang ni, nak jumpa. Kancil lagi susah nak cari. Kalau dulu kat kampung saya pun ada banyak kancil, tapi sekarang ni nak cari pun susah, tak boleh jumpa. Jadi ungka tangan putih pun juga pun susah nak dicari. Seperti berikut, tengok tangan dia warna putih. Ini pun susah nak dapat sekarang. Penyu pun kawasan-kawasan tertentu saja yang ada. Kambing gurun langsung tak jumpa lah dah. Dan tapi melayan ini pun susah nak cari. Dia ada dua warna putih dan hitam jadi senang nak kenal. Gajah pygmy juga yang di Borneo dulu sekarang ni ini gajah-gajah kecil pun susah nak cari sekarang. Jadi pengajaran moral yang kita boleh ambil daripada fenomena dan apa-apa ayat yang kita bincangkan tadi lah. Mereka punya kesabaran dan ketekunan. Rasa tanggungjawab tu ada. Kesetiaan dan kepercayaan. Keadilan dan kebijaksanaan. Kasih sayang dan balas kasihan. Inilah dia binatang. Hikmat dan pembelajaran. Apa yang kita boleh dapat daripada haiwan atau binatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof atas bicara berkaitan dengan terserat apa? Haiwan terserat, betul lah. Saya buka kalau ada yang ingin bertanya atau memberi pendapat atau menambah apa yang telah ditunjukkan sebentar tadi, silakan. Reza. Ada? Baik, kalau itu saya adalah juga. Baik, okay, silakan. Untuk saya sendiri, rasa haiwan ni sendiri dia
dia mempunyai keunikan. Setiap haiwan ada apa satu perkara yang mereka buat yang kita boleh contohi. Terutamanya kalau dalam sifat keibubapaan. Saya walaupun tak adalah, belumlah naik pelamin, tapi bila saya tengok sekarang ni punya uh, ibu bapa yang baru, yang umur seakan-akan saya ni, banyak yang bermasalah. Saya melihat semula kepada haiwan-haiwan yang dekat dengan kita. Sebagai contoh, kucing. Tak payah jauh, kucing sahaja. Bila kita nak kucing, oh, kucing ni dia sayang anak dia. Dia akan belah, dia akan mandikan dan sebagainya. Dia tak ada gaduh dengan anak dia, tak ada. Tapi benda tu, walaupun dekat dengan kita, ramai yang tak nampak. Dan juga apa yang kita boleh lihat, bagaimana kita sebagai seorang manusia, Allah cipta adalah makhluk terhebat. Tapi kita pun boleh kalah dengan haiwan. Dengan sifat penyayangnya, dengan sifat keras berusaha nak dapatkan rezeki Allah. Walhal ada juga di antara kita yang hanya meminta-minta, hanya jangan sebut ya, buka mulut tunggu rezeki datang masuk, macam itulah. Rasa ada jumpa lah golongan macam tu yang dia hanya tadah dan mengatakan, orang boleh tolong aku, walhal dia mempunyai panca indera yang sempurna, boleh boleh mencari makan dan sebagainya. Untuk saya sendiri, saya rasa malu kalau tengok punyalah burung dia terbang punyalah jauh nak mencari makan. Lepas tu boleh pula yang di antara yang dengan ni saya boleh cakap, susah nak bangun pagi. Kamu tergasa. Yang lain? Ada? Boleh? Okey, apa namanya, memang pada hakikatnya kalau kita lihat ya, bahawa orang kata kalau tak ada malu boleh buat apa sajalah. Jadi itu dia masalah kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa ya bahawa haiwan ni pun hidup bersama dengan kita, dan mereka ni pun kalau kita nak tengok ya keunikan dia, terutama dari segi anak apa semuanya, kita jarang jumpa ya kata seorang ibu tu kalau kicau anak dia sendiri pun dia tak buat macam tu. Jadi wahal kita dapati bukan saja kicau anak, kadang-kadang tu dia buang je lah tu siapa semua. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita dapati ya bahawa pilihan yang kita buat itu adalah melampau, kadang ya, melebihi daripada apa yang sepatutnya. Dan selalunya masalah ini timbul apabila kita buntu ya dari segi penyelesaian ya. Maknanya kita tidak menggunakan akal yang kita ada, dan kalaulah kita menggunakan akal pun kita tidak mendidik ya agar akal kita supaya kita boleh menghadapi ya perkara-perkara ini. Dan jadi bila kita didik akal kita hanya untuk berseronok, ini dia masalah utama dia yang sebenarnya. Bila kita didik akal kita untuk berseronok, tapi bila kita berjumpa katakan dengan masalah, kita tak boleh handle. Jadi bila tak boleh handle, itu yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang orang kata haiwan pun tak buat, dia buat. Dia buat. Jadi dalam hal ini, penting ya bagi kita untuk mendidik diri kita, untuk membiasakan diri kita, dan cara yang paling baik ialah dengan kita turun ke lapangan, maknanya ke field ya. Kita, kalau kita rasa betul ke aku ni sebagai contoh mempunyai empati ya terhadap orang miskin ke, dan pergi kat gelandangan, pergi kat keluar, bawa je apa orang kata roti ke, makanan ke, nasi ke apa ke, dan tengok boleh tak kita bagi ataupun buat bantuan dekat mereka. So bergantunglah, ini adalah usaha-usaha ni yang sebenarnya it must come from our heart, mesti datang daripada hati kita. Jadi kalaulah kita tak menjaga hati, jadi itu yang jadi tak ada hal tu. Wallahualam. Alright. Ada yang perlu ditambah ataupun kita boleh dia
benda apa tajuk ni sebenarnya memang memberi satu cetusan idea lah. Bukan maksudnya kita kena jadi binatang, tidak. Tapi uh, ada perkara yang kita perlu belajar dengan melihat, dengan mendengar. Dan benda tu sekarang pada generasi yang muda, sebab saya boleh dikatakan saya adalah anak murid kepada generasi yang tua, cikgu-cikgu untuk generasi yang muda. Dan saya tengok ramai anak muda sekarang yang kurang dari segi mendengar lagi melihat sekeliling. Hanya kata, okey, aku kat sini, aku nak main game, aku buat apa, tu hal aku. Aku tak ada nak fikir benda lain, tak ada fikir nak nak beri kemanfaat kepada orang lain sebab kecuali diri sendiri. Benda tu berkemungkinan adalah satu tabiat yang sebenarnya ada juga betul, tetapi oleh kerana benda tu terlalu banyak digunakan, mentaliti tu terlalu diguna pakai oleh generasi yang baru, dia menjadi satu permasalahan pada jangka masa panjang. Seperti Prof cakap tadi lah, ada timbulnya masalah-masalah yang kita hadapi dan tak tahu macam mana nak membuatnya. Begitu. So, itu saja daripada saya. Ada nak tambah, Prof? Ataupun kita boleh tangguh majlis kita pada malam ni? Yang lain? Saya ingat ada satu perkara yang penting yang you mentionkan tadi, iaitu budaya Hinduisme. Ya. Budaya Hinduisme ni saya dapati kalaulah pada masa saya dulu ada juga. Tetapi tak seteruk masa saya dulu. Sekarang ni lagi teruk lagi daripada masa saya dulu. Dulu kami pun pergilah apa orang kata sebagai contoh Woodstock apa semua ni. Tetapi bila tiba masanya sebagai contoh ada orang bencana alam ke, kami pergi juga. Jadi dalam hal ini yang kita dapati zaman sekarang ni dia lebih suka nak main gadget dia. Dia bila dia dah engross dalam gadget dia tu, dia tak peduli lah siapa. Even mak bapak dia panggil pun dia tak kenal lah. And apa yang penting bagi dia ialah untuk habiskan game yang ada kat gadget dia. Jadi ini satu masalah besar sebenarnya. Maknanya dia dah tak ada jati diri. Bila tak ada jati diri ni, kita tak boleh kata apa. Because dia dah nak kata dia terlampau mentingkan diri pun tak juga, kerana dia tak pentingkan diri dia pun. Kalau dia start main gadget tu, kadang-kadang kita tengok sampai kurus-kurus tak makan pun ada juga, saya dengar lah. Sampai tak minum pun ada. Oh, jadi maknanya dia lupa. Dia lupa. Totally lupa. Oh, jadi inilah dia satu masalah. Kalau nak katakan ni macam quote-unquote ganja je. Walaupun ni bukannya ganja yang ataupun heroin tu, tetapi pada gadget. Bagi saya, kalau lah macam ganja, heroin tu kita dah tahu dah itu haram dah. Tapi gadget nak kata haram ke? Oh, itu berat. Tapi batin orang kata dia meninggalkan solat. Dia meninggalkan. Jadi maknanya dia punya, kalau mengikut tarifan arak, ya, tarifan arak ialah orang yang perkara yang menyebabkan dia hilang akal. Jadi orang main gadget ni sebenarnya dia hilang akal. Pasal akal dia dihilangkan hanya untuk gadget je. Dia marah pula lagi kalau tak naik-naik lagi daripada level 1 tu, tak naik-naik lagi. Tiba-tiba kawan dia kata, oh saya dah level 3. Oh lama lagi lah dia berat. Jadi saya pun mula tak tahu kat benda ni bila tengok cucu-cucu saya duk main tu. Oh, dia kata apalah ni. Wallahualam. Tu sikit tambahan. Alam bisawab. Jikalau tiada apa penambahan daripada audience di dalam maupun di luar Zoom meeting ini, di web TV juga, rasa kita boleh tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafaratul as.
Amin, 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 amin. Semoga apa yang telah dikongsikan pada malam ini menjadi suatu buah bicara, buah idea dan juga terus menerus menjadi satu perbincangan di kalangan jemaah kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.